jadi tengok dia dulu. Alhamdulillah. InsyaAllah kita mulakan kuliah kita hari ini dengan kita Al-Fatihah. Alhamdulillah. Subhanallah dan Rasul Islam Kalimatul Ikhlas Wa ala Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala millati abina Ibrahim Hanifah wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah dapat mulakan pagi kita dengan baik pada hari ini. Masih lagi bernafas, masih lagi dapat melihat, dapat merasa, dapat mendengar dan dapat membuka pintu hati kita untuk mendengar sebaik-baik ayat, sebaik-baik kalam, iaitu kalamullah Al-Quran Al-Karim. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung kuliah tafsir kita ni pada ayat surah Luqman ayat 12. Muka surat 412. Surah 412. Insya-Allah kita akan baca dulu sama-sama sebelum kita sambung ke kuliah kita dengan Ustaz Saufi pada pagi ini. Asalnya kuliah pagi ini Ustaz Muhammad Ismail, tapi dia ada diuji dengan anak murid dia 14 orang kena COVID kan? Jadi dia tak boleh mari, dia nak uruskan pelajar dia, pelajar dia. Jadi kita doakanlah mudah-mudahan wabak COVID-19 ni akan tidak menjadi bahaya lah. Jadi sebahagia daripada kita, jadi kita dapat hidup dengan yang biasa seperti sebelum ini. Jadi anak akan baca perlahan sikit sebab adik-adik ramai gitu. Jadi pelajar ni daripada sekolah An-Nasir, Akademi Tahfiz An-Nasir, Sri Cemerlang. Auzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما فإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون.
واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi kita bersama dalam siri mengajar tafsir setiap pagi Sabtu di masjid kita ni. Kita mohon supaya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa rahmati dan berkati usaha yang kita lakukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Nabi SAW ceritakan mulianya orang yang belajar Al-Quran di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ini Rasulullah SAW sebut mana kumpulan manusia yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak bukan semata-mata untuk membaca dan mengkaji dan menghayati Al-Quran Karim. Di sana ada beberapa perkara yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali adalah nazalat alaihim sakinah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala akan kurnia ketenangan. Sakinah ini ketenangan. Yang kedua ialah dilempahi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga menjadi kita dikelilingi oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat pula ialah nama-nama kita dimasyhurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan malaikat. Itulah tuan-tuan dan puan-puan semua, antara istimewanya orang yang boleh bagi masa untuk bersama dengan Al-Quran Karim di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah moga-moga kita lakukan pada pagi ini sebahagian daripada apa yang kita perolehi mana yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah untuk hari ini saya sebenarnya ganti Ustaz Mak ni, beberapa maklumat lah ni. Apa dia tak boleh mari kerana ada masalah kesihatan dan sebagainya. Dan InsyaAllah ala kulin saya akan cuba apa dia isi tafsir kita pada pagi insyaAllah. Untuk pagi ini tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah kita akan sambung pengajian tafsir surah Luqman, di mana yang dibaca tadi lah. Di mana insyaAllah hari ini kita akan tengok apa dia ni langkah-langkah tarbiyah yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim yang menjadi contoh kepada kita lah. Di mana yang saya sebut pada minggu lepas, nama-nama manusia yang di dunia ni murabbi, pendidik yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai model untuk kita adalah Luqman Al-Hakim. Kita cuba tengok insya-Allah kejap lagi bagaimana usaha dia, pendidikan dia untuk lahir insan yang soleh. Tuan-tuan dan puan-puan semua, kita sebenarnya dalam Islam ni kita diminta supaya cakna kepada zuriat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita lah. Cakna kata lain maknanya kita usaha supaya bina dia orang jadi manusia. Kan, sebab dia adalah aset yang utama sebenarnya. Siapa dia ni antara aset yang utama yang akan menjadi apa dia ni bekal kepada kita lepas daripada kita mati. Patutlah kita diminta supaya usaha betul-betul untuk semua supaya apa dia ni zuriat yang tertinggal adalah zuriat yang berjaya, zuriat yang benar-benar menjadi insan yang soleh, yang insya-Allah kita akan tupai dengan apa, dengan soleh dia, dengan soleh dia dan dengan muslih dia dan sebagainya. Ya, sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis, Nabi kata, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalathin, sadaqatun jariyatun wa 'ilmun yuntafa'u bihi wa waladun salihun yad'u lahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tiga perkara yang apabila manusia mati ni apa dia ni apabila manusia mati terputusnya amalan dia. Maknanya amalan dia yang dia diberi pahala sebelum dia terputus sebab kematian dia.
kecuali ada 3 perkara di mana kelangsungan pahala sentiasa akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dia meninggal dunia. Yang pertama sekali adalah sedekah jariah, sedekah jariah yang dia buat, derma yang dia bagi, wakaf yang dia tinggal sebelum dia meninggal dunia. Yang kedua pula ialah ilmu yang muntafa'un bihi, ilmu yang orang lain boleh tupai atau ilmu yang beri manfaat. Yang ketiga pula ialah anak soleh yang sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tentu semua di antara benda yang kita kena mikir, supaya 3 perkara ni adalah benda yang kita kena usaha. Tak boleh 3 perkara pun maknanya salah satu daripada 3 perkara kita tinggal sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara benda yang kita akan bincang kait dengan hadis tadi ialah tentu semua, kalau kita tak ada sedekah untuk dijariahkan ataupun tak ada ilmu untuk diberi pada masyarakat dan sebagainya, maka saling 3 kita ada anak. Maka kita usahalah betul-betul supaya anak ni jadi orang, dan anak ni lah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Kelangsungan apa dia pahala sentiasa kita dapat kalau kita tinggal dalam dunia ni anak soleh. Dan sebenarnya anak soleh ni adalah satu aset besar macam saya sebut tadi lah. Antara apa dia kunci untuk kebaikan pada ayah mak pada hari akhirat. Dan riwayat mengatakan ada satu orang ayah bila masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dia sentiasa ditingkatkan derajat. Nak semua derajat dia. Kadang-kadang dia merasa pelik juga sebab dia tahu bagaimana amal dia dalam kehidupan ni. Dia rasa taklah banyak sangat, tapi dalam syurga sentiasa ditingkatkan derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia tanya sebab apa sebenarnya? Maka dijawab ialah istighfar ibnik, kerana apa dia? Kerana istighfar yang dilakukan oleh anak kamu dalam kehidupan dunia. Sebab itulah tuan-tuan semua, kita lagu mana pun kita pakai usaha lah, InsyaAllah supaya pada dia ni kita tinggal anak cucu dalam keadaan comel. Dan nak comel, nak cucu zuriat yang molek ni kita perlu pentadbiran yang molek. Maka malam hari ni insyaAllah kita akan tengok satu contoh pentadbiran yang ditinggal oleh Luqman, yang jadi model kepada kita lah. Bagaimana kita nak tengok di mana kita nak mula pendidikan anak dalam usaha untuk melahirkan anak yang soleh dan anak yang muslim. Pertama sekali tuan-tuan semua, saya nak sebut sikit hari ini ialah tentang Luqman ni, satu peribadi yang tak tahu siapa dia sebenarnya. Sana berbagai-bagai riwayat yang menceritakan tentang peribadi dia ni. Tapi sebenarnya Quran tak penting sangat masalah siapa dia orang ni ya. Cuma yang penting sekali ialah pada dia ni apa yang dia lakukan, sehingga Allah Ta'ala bawa cerita ni kepada kita menjadi contoh dan menjadi model kepada kita. Cuma ada sana riwayat daripada Tabrani, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kata dia 3 orang di kalangan sana orang Sudan ataupun orang sebelah sana lah, dikatakan maknanya dia ada ahli syurga. Ada ini di segi kesahihan tu maknanya mungkin tak sahih sangatlah tuan-tuan semua, tapi maknanya disebut dalam riwayat-riwayat dari kitab tafsir mengatakan kata ada 3 orang di kalangan orang sana sebelah Sudan apa semua, dia adalah ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali Luqman Al-Hakim dikatakan, kata dia salah satu minhum min sadati ahli jannah, salah 3 daripada dia orang daripada sebelah Sudan, sebelah orang itu lah, dia adalah ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali Luqman Al-Hakim, iaitu tokoh yang kita bincang hari ini. Yang kedua pula ialah An-Najashi, iaitu seorang raja yang masuk Islam pada masa Nabi SAW, dan Nabi tak jumpa dengan dia. Dia masuk Islam hasil daripada usaha dakwah yang dilakukan oleh sahabat yang dihantar oleh Rasulullah SAW ke Habasyah, di mana raja pada masa Najashi telah terima Islam. Yang ketiga pula ialah Bilal Al-Mu'adzin, iaitu Sayyidina Bilal. Ini semua daripada orang yang pelitian belakang ni. Dikatakan orang yang terbaik, yang dikatakan dia mereka adalah ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah semua tokoh yang sebelum kita bincang dia peribadi yang dikatakan dia adalah di antara orang terbaik yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa laqad atayna Luqmana al-hikmata an yashkur lillah, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya kami telah memberi hikmah kebijaksanaan kepada Luqman, iaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
Ayat ni tuan-tuan semua adalah kelangsungan daripada apa yang kita bincang sebelum ni lah. Kalau ayat sebelum ni kita dapati di mana sikap orang-orang kafir Quraisy, bagaimana dia orang yang syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kalau dengan bijaksana lah, maknanya dengan dia tengok bagaimana nikmat, dia tengok bagaimana kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, sepatutnya dia beriman. Apa yang kita bincang sebelum ni tuan-tuan semua, dia tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada di kalangan mereka bukan sekadar tak beriman, dia halal orang lain pula supaya jangan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat ni Allah Ta'ala sebut contoh, ni orang yang sepatut jadi macam ni lah. Sepatutnya kamu wahai manusia kan, apabila tengok nikmat Allah Ta'ala, apabila faham tentang kehebatan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, sepatutnya kamu kembali pada Tuhan lah. Sepatutnya kamu jadi contoh, yang contoh oleh Luqman dalam kisah ni. Dia adalah antara orang yang orang yang hebat, orang yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala tersebut ataina Luqman al-hikmah. Allah Ta'ala bagi hikmah ni satu kebijaksanaan yang yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah kepada anak-anak kita kan. Ini semua adalah anugerah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah ni tuan-tuan semua, apa dia ni satu benda yang betul saya kata, sebab di sana ada doa Allah sebut apa, Allahumma atina al-hikmata allati man utiha faqad utiya khairan katsira. Di mana disandar doa mengatakan minta supaya Allah Ta'ala bagi hikmah. Di mana siapa-siapa yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia adalah orang terbaik yang diberi pemberian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah sini tuan-tuan semua adalah ayat yang kita baca ni, adalah hikmah pertama sekali adalah Allah Ta'ala bagi taufik untuk beramal soleh. Macam kisah Luqman ni, kalau sebut Luqman, hikmah ni maknanya asal hikmah, maknanya dia letak benda kena pada tempat. Lepas tu kita panggil hikmah di segi bahasa. Tak, hikmah ni kebijaksanaan, maknanya kita letak benda kena pada satu tempat. Dan kalau kita tengok Allah Ta'ala bagi kurnia kepada kita, kita syukur, tu kita panggil hikmah. Sebab tu ada antara hikmah yang dibincang dalam ayat ni, ada semua ada 3 perkara lah hikmah yang disebut oleh tafsir. Yang pertama sekali hikmah Tuhan bagi kepada Luqman ni, di mana hikmah Allah Ta'ala kurnia kepada ilmu yang membuahkan amal kepada dia. Kan? Ilmu yang membuahkan amal. Sebab ada ilmu ni kadang-kadang tak membuahkan amal. Kalau tuan-tuan baca sejarah kan, ada semua orang kadang-kadang Allah Ta'ala bagi ilmu dia, tapi Allah tak membuahkan amal. Tak membuahkan amal dan tidak membuahkan kefahaman. Dalam Quran ada disebut tentang satu peribadi lah. Bila tuan-tuan baca dalam surah A'raf, Allah SWT sebut apa dia ni, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Datanglah sebut satu contoh tuan-tuan semua, contoh di mana orang dulu. Ada setengah kita tafsir dia panggil Bala'am bin Ba'urah lah, tapi tak sama betul kan nama tu. Tapi maknanya satu peribadi yang ada pada masa dulu, di mana Allah Ta'ala bagi ilmu dia. Allah Ta'ala bagi ilmu dia, tetapi tuan-tuan semua, sepatutnya ilmu ni dia boleh bina peribadi dia jadi orang terbaik. Tapi tak. Kalau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhalla ila al-ardi wattaba'a. Tapi tuan-tuan semua, ketika Allah Ta'ala bagi ilmu dia tak guna ilmu tadi. Sampai peringkat dia sanggup utamakan ilmunya dan ikut hawa nafsu. Saya Allah Ta'ala gelar pada contoh dia orang ni macam ni, nak jelas semua. Peribadi yang diberi ilmu tapi dia tak tunduk pada ilmu, dia tidak membudayakan apa dia nak amal mengikut ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu benda yang cukup ya bahayalah. Sebab itulah kita minta semua kepada Allah Ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ataupun Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kan? Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala apa dia ni beri ilmu yang beri manfaat kepada kita lah. Antara ilmu manfaat ialah ilmu yang membuahkan amal. Ini pun satu contoh makna kepada hikmah. Yang kedua pula tuan-tuan semua, hikmah ialah orang syukur kepada Allah Ta'ala. Dia dapat ilmu, dia dapat apa-apa lah. Ini maknanya dia bukan rasa hak diri dia sebenarnya. Ini adalah pemberian diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir sekali pun sebab dia syukur pada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala lah. Dia syukur nikmat Tuhan. Ini pun hikmah juga kan. Orang yang diberi hikmah adalah orang yang apa dia ni diberi taufik untuk mensyukuri nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Yang ketiga pula tentu hikmah ni apa dia? Hikmah pula ialah hubbul khair linnas. Dia suka apa dia ni buat baik pada orang. Dia suka beri kebaikan kepada orang lain.
Inilah tuan-tuan semua apa dia ni antara tiga perkara. Kemudian yang akhir sekali keempat yang disebut oleh ulama tafsir mengatakan dia guna segala anggota dia ni yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membina kebaikan. Itulah hikmah yang apa dia kemuncak yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada Sayyidina Luqman Al-Hakim radhiyallahu anhu dan ayat itu semua kan. Ini satu daripada pemberian yang diberi Allah Taala dan kita kalau boleh nak macam inilah. Pertama sekali kita diberi ilmu, kemudian diberi taufik untuk kita beramal. Yang kedua pula ialah kita mensyukuri nikmat Tuhan. Yang ketiga suka buat baik kepada orang lain. Kemudian yang keempat pula ialah tuan-tuan semua kita guna segala anggota yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bina kebaikan. Itulah di antara empat perkara tuan-tuan semua, empat perkara ni yang Allah Taala kurnia kepada Luqman Al-Hakim. Kemudian Allah Ta'ala sebut wa may yashkur fa innama yashkuru nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sebenarnya kita syukur pada Allah Ta'ala ni antara kebijaksanaan dan kita syukur pada Tuhan. Syukur pada Allah Ta'ala ni sebenarnya tak klik apa kepada Tuhan dah. Sebenarnya pulangan dia kembali kepada kita. Tak kita semaya banyak mana pun semua sebenarnya kebaikan kembali bagi Tuhan. Tak kuasa satu kita kufur, kita tak apa dia tidak mengurangkan sikit apa yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebaikan yang kita buat, ketaatan, syukur, bersyukur apa semua itu semua adalah pulangan itu kembali kepada kita sebenarnya. Kan kita diajar betul semua dalam dunia ni membudayakan hidup sebagai hamba yang terbaik. Sebenarnya bukan ke untuk kita belaka sebenarnya. Untuk kita dalam kehidupan dunia kita dapat mengurus kehidupan yang baik, kehidupan apa dia untuk kita di hari akhirat, di mana ulangan berbagai-bagai pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Bagi Tuhan tak ada puas kat abu dah. Sama ada kita taat atau tak taat, kalau bagi Tuhan memang syukur ya. Allah Subhanahu Wa Taala Ghaniyyun Hamid. Allah Subhanahu Wa Taala apa dia ni Maha Kaya. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Terpuji. Itulah maknanya tak ada gapulah bagi Tuhan kita sebenarnya. Kita yang diminta supaya beribadat, diminta taat, diminta syukur sebenarnya pulangan dia adalah semuanya untuk pada kita semualah. Okey. Sebab tu dalam ayat lain Tuhan kata apa dia? Wa man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha. Siapa-siapa yang buat amal soleh untuk diri dia dan siapa yang buat tamudat juga maknanya dia kena tanggung diri dia sendiri. Itulah antara mukadimah dalam surah ni. Allah Ta'ala mukadimah ke surah Luqman bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurnia hikmah kepada Luqman yang akan jadi contoh kepada kita dalam bina kepada ni generasi kan. Kemudian lepas daripada itu tuan-tuan semua Allah Ta'ala sebut kisah bagaimana satu episod itu dalam kehidupan Luqman ni dia didik anak dia kan. Pendidikan anak dia mula mana, bagaimana cara dia didik anak dia, apa penasihat yang dia tanya daripada awal kepada anak dia kan. Itu ayat wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Yang pertama sekali ialah Allah Ta'ala sebut sini, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah Ta'ala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Ta'ala adalah benar-benar kezaliman yang besar. Sini dah start mula-mula sekali terus semua dia start bagi nasihat. Ya'idhuhu ni dalam bahasa Arab dia panggil fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni litajaddud wal istimrar. Maknanya kena semua lah. Dalam kita didik anak ni kita kena sebut semua, kita kena ajar semua. Jangan kalah dengan sikap-sikap yang daripada anak. Kan? Sebab tu ayat ni memang jangan kita perah lah. Ada semua tua kadang-kadang tak boleh. Mudah tak erti dah. Anak apa kali nasihat dia ajar apa kata dia kan. Tapi sebenarnya kita diajar supaya sentiasa sebut semua tu. Sebab tu orang tua dulu kadang-kadang ngempek semua. Belah tak puas nak kata apa. Sebab kadang-kadang tu terus semua dengan kebiasaan nasihat kadang-kadang jiwa manusia tu suku. Boleh jadi satu masa kadang-kadang ada, kadang-kadang satu masa tu boleh jadi maknanya masa tu jiwa dia molek, hati dia molek. Jadi dengan sikit dia boleh terima dan sebagainya. Berapa orang cuba tengok dalam kehidupan dunia kan, lama dia jenis orang degil. Tapi kadang satu masa kadang-kadang Allah Ta'ala beri keinsafan kepada dia. Sebab itulah bagi orang tua ni, orang yang ada matlamat nak didik anak, orang yang apa dia ni, orang yang nak tengok masa depan anak dia, orang yang nak tengok apa dia zuriat ditinggal dalam keadaan molek ni, dia memang itulah kerja-kerja dia. Pemerhatian semua, bagi nasihat semua. Itu apa yang boleh kita faham daripada kalimah wa huwa ya'idhuhu.
hendaklah dia sentiasa bagi nasihat semua. Nah, sebab itulah anak sebut pada tua-tua semualah, jangan rasa putus asa lah. Kita dengar semua kadang-kadang daripada semua-semua orang tua, bila anak dia degil tak jadi, tahu tak kata malah lah. Tak jadi sebut apa kali nasihat tak jadi apa dia kata. Sebenarnya besar sikap dia tak betul lah. Sebab tu dalam ayat ni Luqman kata Ya'id dia semua dia bagi nasihat semua kepada anak dia. Yang itu tu nasihat lah, kita nak molek. Sebab tu lah sebelum bagi nasihat kita niat molek. Kita nak nasihat kepada anak kita, memang kita nak kebaikan untuk dia juga. Itulah tuan-tuan semua antara rahsia kenapa dia guna kalimah wahwa ya'idhu tu, sentiasa dia bagi nasihat. Sebab itulah kadang-kadang macam anak umur kita gitu juga. Kadang-kadang hari ni boleh jadi dia tak dengar, satu masa dia akan dengar. Ada setengah orang kadang-kadang masa dia dengar dan masa kita tak ada, lepas tu dia dengar ingat balik nasihat kita kadang-kadang. Macam kita lah kadang-kadang kan, masa orang tua kita tak ada pun ingat balik kan. Kesal daripada nasihat dia sebelum ni, kita rasa mengingat, wah abah nak sebut macam ni, mak nak sebut macam ni dan sebagainya. Sebab itulah maknanya kita diajar supaya kelangsungan tu memang kena sokmo dalam beri nasihat. Jangan rasa letih, jangan terasa apa dia ni berasa kecewa dan sebagainya lah. Cuma cara molek lah. Yang zuhur itu nak mana nasihat yang molek. Bagi nasihat semua tu gua ada semua. Gapo mula-mula sekali tu ya bunayya la tusyrik billah. Dia panggil anak dia ya bunayya, wahai anakku. Ya bunayya ni kalau kecek bahasa Kelantan maknanya awal lah. Kalau mana dah. Kalau ni tak panggil awal, dia panggil abang ke belakang. Dah, abang ataupun tina dia panggil mek dah. Dia tak panggil mek lah, dia panggil kak ke belakang dah. Panggil lah molek panggil nama. Kita nak nasihat kat orang ni, kadang-kadang kita panggil lah tu penting lah ya. Kalau start awal-awal kita kasar, kadang-kadang orang dah mula tutup telinga dah. Kalau ke mana kan? Sebab tu Islam ajar dalam bagi nasihat kat orang ni, kalau boleh permulaan tu permulaan comel, panggil lah dan sebagainya. Tu macam ya bunayya tu maknanya apa dia awal lah, atau bukan abal itu dia tu. Sebab tu tuan-tuan semua kita kena ajar ni, benda-benda dalam kehidupan kita ni, maknanya dalam proses bagi nasihat pada anak ke apa semua, kita mula dengan mukadimah yang comel, antaranya panggil lah tu. Panggil lah dia mudah apa dia ni, beri kesan lah kalau kepada apa dia ni, kepada orang tu dengar. Dah macam bini kadang kita mak saya sebut, kadang panggil saya sekali-kali yang ada kelemahan, kalau panggil mu kadang-kadang panggil you, kalau panggil kadang-kadang jadi jauh sikit dah. Tapi kalau panggil saya, kalau sekali-kali ada pasal dengar juga. Kalau mana dah, anak ceritanya panggil lain kadang-kadang penting. Dia di antara dia panggil apa, penghubung kepada orang yang kita nak sapa pada. Sebab tu Luqman ada mula dengan anak dia, ya bunayya, wahai anakku, kata dia. Terutama sekali startlah tusyrik billah, jangan syirik kepada Allah Ta'ala kan. Mula-mula sekali kita dalam hidup ni kita kena ajar akidah dulu. Dalam Islam ni akidah antara benda yang penting tuan-tuan semua. Dia adalah apa dia kunci kepada segala-galanya. Kalau barang akidah ni tak betul, maka dia akan pergi kesal pada benda lain lah. Akidah tak betul, percakapan tidak akan betul lepas ni. Kemudian tidak tanduk tidak akan betul dan sebagainya. Sebab itulah kita dengar dalam kehidupan Nabi ini, bagaimana Nabi penekanan Nabi menggunakan masalah akidah kepada sahabat. Sebab kalau betul, kita akan betul lah perjalanan hidup. Akidah adalah menyebabkan kita rajin. Akidah yang betul yang menyebabkan makna kehidupan kita bermanfaat kepada orang lain. Akidah yang betul lah akan menjadi apa dia yang sumber kepada kekuatan dan sebagainya. Sebab itulah ada pesan awal la tusyrik billah. Kita kepada anak kita ni kita ajar, janganlah kita rasmi sangat. Ada budak kecil kita ajar Tuhan tengok gapo kan. Tuhan tengok kadang-kadang mu kita dia ajar anak takut pada ayah. Bini kata lagi nak ayah marah dia kata. Kalau ayah tak ada, kata buat kalau soal macam tu. Kita cuba kaitkan dengan anak dengan Tuhan. Soalnya Allah Ta'ala tengok, Allah Ta'ala ada berhati kita dan sebagainya. Itu dah panggil kita lah tu. Terus masih kita dah baca betul-betul dah. Itu dah baca buku. Kita nak tanya kepada budak tu dalam bentuk macam tu. Lama saya tengok dia tanya dalam bentuk macam tu, nanti abang marah. Apa abang marah? Kan? Boleh juga, tapi jangan segala-gala waktu kita cuba kaitkan dengan perbuatan termolek dengan apa dia Allah Ta'ala tak suka ataupun Allah Ta'ala suka dan sebagainya. Itu pun satu bentuk apa dia ni kita tanya kita. Kalau ambil dua orang tu Allah Ta'ala tengok. Dah kena tolong mak tu sebab Allah Ta'ala akan bagi pahala dan sebagainya kan. Itu tu mereka macam itulah kita semua kan. Mana mula-mula sekali kita nak start baru-baru gitulah. Sebab kalau baru yang akidah saya sebut betul molek, maka insya-Allah dia adalah kunci kepada segala kebaikan. Inna syirka la zulmun azim. Sebab apa sebenarnya dia besar sangat dengan syirik pada Tuhan ni?
Sebab syirik pada Tuhan ni, katanya Allah Ta'ala, katanya apa dia ni, alasan yang diberi kepada Luqman kepada anak dia. Dia bagi sebab-sebab ke apa. InsyaAllah dalam kisah kita ni kita akan tengok bagaimana pendidikan Luqman ni, dia bagi alasan. Setiap arahan ni dia bagi alasan sebab ke apa. Arahan ni sebab ke apa kan. Sebab tu proses pendidikan ni dia panggil proses bersebab tu penting. Kalau kita lari ke apa kepada anak ke apa semua, kita sebut sebab ke apa. Dia jadi rasa kalau banding kata sebut jangan buat, kita sebut sebab ke apa jangan buat kan. Dalam masalah syirik pada Allah Ta'ala gitu. Syirik pada Tuhan ni Allah Ta'ala kata, ataupun Luqman dia sebut pada anak dia, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu satu kezaliman yang besar. Syirik antara ranking kezaliman paling besar sekali. Apa tu semua kita kezaliman paling besar? Sebab tak kena pada tempat kita. Sepatutnya apa dia terima hukuman daripada Allah Ta'ala, terima nikmat keputusan. Patutnya syukur Tuhan lah. Tiba-tiba dia guna semua selain pada Tuhan. Dia menyamakan puasa lain dengan sambung puasa Tuhan. Mana boleh gitu kan? Ini satu bentuk yang memang tak kena sakit lah. Ini yang dikatakan kezaliman. Kezaliman yang besar sekali ialah kita letak satu kali tak kena pada tempat. Sebab tu kita syukur nikmat Tuhan. Sebab tu kita ubudiah kita kepada Allah Ta'ala yang beri segala-gala kepada kita. Tiba-tiba kita ambil pendekatan lain atau mungkin guna cara lain. Betul lah saya kata inna syirka la zulmun azim. Syirik ini satu kezaliman yang besar. Pernah satu masa tu semua apabila turunnya ayat apa dia ayat Allah Ta'ala sebut dalam dalam Quran, wal alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa lahum muhtadun. Satu masa tu terus turunnya ayat ni, ayat di mana Allah Ta'ala kata orang yang beriman dah tak campur aduk dengan kezaliman. Mereka ini akan dapat keamanan dan mereka ini akan dapat tunjuk daripada Allah Ta'ala. Sahabat-sahabat ni dia kadang-kadang dia boleh bimbang, mana ada orang tak zalim diri kan? Semua zalim diri belakang tak ada. Tak ada orang yang tak menzalim diri. Sebab itulah apabila turunnya ayat ni, dia bimbang sangat, takut tak termasuk golongan yang dapat petunjuk ataupun golongan yang dapat keamanan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kata tak ada orang dalam dunia ni tak zalim. Dia bimbang takut tak termasuk ayat ni. Maka Nabi SAW bagi penjelasan kepada dia. Nabi kata kepada dia, Nabi kata sebenarnya zalim adalah ayatnya adalah kezaliman yang disebut dalam surah Luqman tu. Inna syirka la zulmun azim, iaitu kezaliman yang besar itu dengan makna syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah satu semua yang pertama sekali nasihat yang sangat-sangat berguna yang dimulai oleh Luqman kepada anak dia ialah isu yang berkaitan dengan masalah perhambaan, masalah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau sesal mana ni, insyaAllah sesal lah bagi-bagi lain. Itu apa dia pertama kan? Apa dia ni, tunjuk ajar ataupun tarbiyah, pemahaman apa dia tarbiyah yang pertama yang diberi oleh Luqman kepada anaknya ialah isu yang berkaitan dengan masalah akidah atau masalah tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian lepas daripada itu pula tuan-tuan semua, lepas daripada dia nasihat berkaitan dengan jangan syirik, yang kedua pula kepada dia, Wasaina al-insana biwalidayhi hamalat Wasaina al-insana biwalidayhi Wasaina al-insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an yashkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Isu yang kedua yang diambil berat sangat oleh Luqman pada anak ini adalah isu masalah jasa yang orang tua ni kena jaga. Iaitu kepada dia kata tadi, dia kata, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan keadaan lemah yang bertambah-tambah dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua-dua orang tuamu, hanya kepada akulah kamu kembali. Ayatnya ada semua ulama mengatakan ada nasihat daripada Luqman dan ada semua ulama mengatakan ini adalah kalam daripada Allah SWT. Tapi tak penting untuk semua. Yang penting maknanya isu yang kedua yang dititik berat ialah masalah buat baik pada orang tua lah. Tentu semua kalau terpati oleh Quran lah, buat baik pada orang tua ni antara benda yang sentiasa diulang dalam Quran. Dan dia sebut rapat sekali dengan jangan syirik pada Allah Ta'ala. Dia sebut sekali dengan apa dia ni, perhambaan kepada Allah Ta'ala. Maknanya nak cerita ni bagian besar lah. Masalah jaga orang tua ni ke apa semua ni, bagian besar. Sehingga dalam
riwayat mengatakan di antara yang dosa yang paling besar lepas daripada syirik pada Allah Ta'ala ialah dosa kepada dia, derhaka kepada orang tua. Dan hadis Nabi kata, "La unabbiukum bi akbaril kaba'ir." Aku nak cerita kepada kamu dosa yang paling besar sekali. Yang pertama sekali adalah syirku billah. Yang kedua ialah uququl walidain. Tuan-tuan semua, saya selalu sebut pada anak-anak saya lah, menjaga molek orang tua ni, dia adalah apa dia dipanggil, seolah-olah macam apa dia ni, perjalanan hidup kita akan ditentukan sejauh mana kebaikan kita buat pada orang tua kita. Tak, kalau kita buat anak orang tua kita berkata hidup memang jauh sekali tuan-tuan semua. Walaupun ngaji tinggi, walaupun pakar tinggi, kalau dia buat anak orang tua dia, maka satu benda yang apa dia ni cukup untuk merosakkan kehidupan dia. Saya pernah jumpa satu orang tuan-tuan semua, orang ni ngaji tinggi lah, tapi hidup dia memang masalah hidup dia. Kita kira dari segi kebenaran tak ada apa lah, dia ngaji tinggi, dia pakar tinggi ke apa semua, tapi hidup dia bermasalah. Maka ada orang sebut kata dia ustaz Ariel, kata dia sebab dia orang tua dia marah sangat ke dia masa hidup dulu. Sampai mereka kata dia orang tua dia pun saya jangan dekat mayat aku, sebab gitu kata dia kalau dia mati. Nah itulah tuan-tuan semua nak ceritanya, mana kelangsungan hidup ni antara benda yang menjadi punca bahagia hidup antaranya ialah isu kita berkaitan dengan orang tua. Nah, sebab itulah kena jaga molek apa semua ke orang tua ni. Itulah kita nampak biasa ya. Tapi dari segi nilai dari agama, dari segi apa keberkatan hidup, memang hidup dengan dia orang. Antara benda ada tu sampai seperti ni adalah agama dia. Antaranya yang besar adalah syurga lah. Kalau orang boleh jaga orang tua dia ni, kemunculan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata celaka ataupun jauh daripada rahmat Allah Ta'ala orang yang berkesempatan orang tua dia tiba-tiba termasuk syurga dia. Maknanya dia tak buat baik pada orang tua dia lah. Ini satu benda yang merugikan. Satu benda yang cukup-cukup merugikan, di mana bawa masalah berdiri dia. Yang kedua, yang tiga pula tuan-tuan semua, kadang-kadang kita masalah orang tua ni dia akan diulangi oleh anak-anak kita pula kadang-kadang. Kita bermasalah dengan orang tua, kemudian kita tak taubat kepada Allah Ta'ala, boleh jadi satu masalah tu akan diulangi oleh anak kita, atau betul lagi akan diulangi oleh anak kita. Lepas tu di sana ada kata-kata yang mengatakan, buat baiklah kepada orang tua kamu, nescaya anak-anak kamu akan buat baik kepada kamu. Saya dengar satu khutbah daripada orang Arab lah. Masa duduk Mesir dulu, satu cerita tentang satu orang anak bawa ayah pergi pada pasir nak bunuh ayah. Ayah dia pergi sana, kemudian sampai satu batu tua semua, dia nak bunuh ayah dia. Ayah dia kata langsung, dia minta sebatu soal lagi. Kalau nak bunuh aku, kata dia minta batu soal lagi, dia kata. Anak ni mari heran, kata apa begitu ni kan. Rupanya situ lah tempat dia bunuh ayah dia dulu. Tempat apa dia nak cerita gitu lah. Maknanya ayah dia tu bunuh ayah untuk di situ. Ada satu raja di negara Arab, dia guling ayah dia. Padahal tunggu masuk dia jadi pemerintah, tak masalah dia, tapi dia guling ayah dia. Orang bagat tenang tak kira sebab ayah dia pernah guling untuk dia sebelum ni gitu. Nak cerita gitulah tuan-tuan semua, apa dia ni kena jagalah walaupun kita sibuk macam mana sekalipun. Kadang-kadang apa dia ni cakna orang tua ni kena lebih lah. Kan? Jangan kita beralasan kerana jauh apa semua kan. Kita kena ingat kita lah, orang tua kita ni bukan sehari dua duduk dengan kita lah. Kita dah lah. Macam hati sehari di hospital tunggu ayah tu, kita kalau tak berat lah kena sebuah dengan orang tua duduk jaga kita 15 tahun, 20 tahun sebagainya. Ada semua orang kadang-kadang tengok orang tua duduk buat tukar di hospital, jalan tak betul mana. Tanya pakcik yang seorang dia kata, anak-anak mana? Oh, pai nak conti belakang dia kata kan. Cuba tengok tuan-tuan sembahyang kata kan. Bapa main apa je yang sama, tapi tak boleh bagi masa. Tapi orang tua kita dah puluh-puluh apa dia dah banyak tahun telah bersama-sama kita. Ada setengah orang baru ni mak dia mati, mak dia gaya dia mati. Dia tak kelik rumah. Ni Kelantan berlaku ni. Tak kelik rumah, 3 hari baru kelik rumah. Orang tanya apa tak kelik kan. Dia kata payah nak cuti kerja dia. Oh, siapa kita dah terus kan. Pakak mahu kau yang terpahnya anak buat kementerian atau bulan kata gitu kan. Nanti itulah terus semua ceritanya ada apa itulah pesan ni ada masalah buat baik orang tua ni sudah boleh sebut dalam Quran lah. Dan dalam sekolah Quran antaranya dalam pentadbihan Luqman pada anak dia ni. Wasainal insana biwalidayhi kan.
Dia bagi nasihat apa dia ni, kami iaitu Allah Ta'ala ni bagi nasihat supaya manusia ni buat baik pada orang tua dia. Kemudian Allah Ta'ala sebut dua orang tua sini. Dia sebut ayah dan mak. Dua orang tua mana merujuk pada ayah dan mak. Tapi Tuhan sebut belakang, dia sebut cerita tentang mak pula. Dia tinggal ayah. Mak ni apa dia mengandung, apa menyusuh mengandung anak dia, kemudian bagi menyusuh dan sebagainya. Dia tinggal dah ayah tadi. Nah, ceritanya mak dengan ayah ni segi ranking yang terbaiknya mak lebih itulah lah. Dan ayah ni dia pernah minta kita orang tua ni memang pernah sangat dah. Bukan pernah apa ni jangan mengandung lagi ke apa semua banyak kali lah. Lepas tu Allah Ta'ala bagi penghormatan khusus bagi mak ni memang disebut dalam kisah ni, ayat ni. Kan? Ayah dah sebut bil walidaini abadiani wa wasan lisan bil walid, dibuat baik pada dua itu. Setakat dia ayah mak. Kemudian belakang dia sebut kisah bagaimana susah payahnya apa dia ni mak dalam membesarkan anak. Tak okey. Sini maknanya dia kata hamalatu ummu wahnan ala wahnin. Tak apa dia ni mengandung apa? Mengandung dalam keadaan susah. Kemudian lepas mengandung pula menyusu pula dalam masa 2 tahun. Kan nak besarkan anak tu kan. Ini satu daripada Allah Ta'ala nak sebut supaya apa dia ni manusia rasalah bagaimana betapa susahnya apa dia ni mak dalam besarkan anak. Sebab tu kita dapati dalam hadis Nabi SAW. Nabi ni apabila ditanya Nabi siapakah yang sepatut kita buat baik, ada riwayat mengatakan siapa yang Rasulullah yang paling aula saya buat baik. Maka Nabi kata ummu. Nabi kata mula-mula sekali makmu. Nabi kata makmu mula-mula sekali kamu kena buat. Kemudian dia tanya balik, tanya soalan kedua, siapa pula lepas dia Rasulullah? Rasulullah sebut ummuka, mak pula. Kemudian yang ketiga pula tanya pula siapa pula lepas tu. Dia kata ummu 3 kali Rasulullah sebut mak. Kepak baru abang, kepak baru ayah dia. Itulah tuan-tuan semua kita bagaimana Islam apa dia ajar kita supaya kita menghormati apatah lagi orang tua. Inilah antara apa dia didikan yang diajar, antara didikan yang diajar Luqman pada anak dia. Walaupun ayat sebenarnya ada ulama mengatakan kalam daripada Allah Ta'ala, dan ada juga ulama mengatakan ini adalah kalam daripada Luqman Al-Hakim yang bagi nasihat kepada anak dia. Okay. Banyaklah tuan-tuan semua kalau kita cakap bahawa orang tua ni memang banyak sangat ada hadis Nabi. Kalau boleh katakan itulah, kalau setiap kita hadis dan bincang panjang ukur tentang apa dia ni akhlak yang terbaik bagi anak ni adalah buat baik pada orang tua. Dalam Quran dia tuan-tuan semua sebenarnya dia banyak sebut buat baik pada orang tua. Jari dia sebut orang tua buat baik pada anak ni jari juga. Bil walidaini ihsan apa kitalah. Buat baik pada orang tua. Dia tak kata wahai ayah buat baik kepada anak. Kan jaga berlaku tu jumpa tak ada boleh jadi tak ada kan. Sebab apa tuan-tuan semua? Sebab biasanya orang ni apa yang disebut saya kutub rahimahullah tak kata orang ni pernah belakang dia terlupa lah. Lepas dia terlupa dia perlu diperingat balik. Tak pernah dia kau ingat apa. Sebab tu semua tengok ayah kan. Kedai anak tak turun ke apa dia beli juga pada mana kan. Ingat nak tengok apa dia ni senilnya orang tua, masa depan baiknya apa dia anak dia dan sebagainya. Cuba tengoklah pengalaman kita ada anak dan cucu ni. Kita kedai kadang-kadang tak saya tak ke ingat anak tu. Ingat kalau ke mana dah. Nak beli baju lah, nak beli kuih, nak beli coklat ke apa semua dah anak. Kan? Tapi anak ni kena berat. Anak ni lupa benda-benda belakang. Sebab tu Allah Ta'ala cuba peringatkan balik kan. Biasalah orang yang belakang benda kesalahan orang tak ingat biasa kita lah. Betul Allah Ta'ala dia boleh sebut dalam Quran wabil walidaini ihsana, buat baik pada orang tua. Kemudian dia sebut pula tentang susah payahnya orang tua, khususnya mak dalam proses mendidik anak. Tanya dia tak? Nak tanya sikit dia masuk mak wadah ni kita ni wadah wadah tak tahu tanya orang kita tanya kita. Tapi bila dia meninggal baru terasa. Pada mana cara? Ada adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis daripada Sa'ad bin Ubadah. Ubadah ni satu masa dia kata dalam hadis riwayat mengatakan inna ummi matan. Rasulullah kata dia mak saya mati. Apa tasaddaq wa anna dia kata saya sedekah pada dia untuk sebagai bukti saya nak bagi jadiah ke dalam pahala dia. Boleh amalan-amalan saya boleh buat. Satu amalan yang maknanya pahala tersabak dia. Dia akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah kata nak boleh. Gapo dia kata iaitu amalan yang paling baik sekali, sedekah paling baik sekali adalah saqiyul ma, bagi minum orang.
Ya sebab tu saat apabila dengan hadis ni dia gali parit di Madinah dia gali apa dah telaga dua putih besar sebagai pemberian untuk dimakan oleh orang lain. Jadi antara harapan dia jariah pada muk dia lah. Ataupun dalam riwayat lain Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat Saleh bersama lah. Sahabat tu muk dia ayah dia mati. Dia kata, ya Rasulullah, bolehkah saya buat baik kepada ayah saya yang telah meninggal? Dalam dunia mungkin dulu dia tak ada kesempatan, atau boleh jadi dia tak ada kesedaran, dan boleh jadi dia banyak masalah kadang-kadang tak sempat. Apa dia ni biasanya tak sedar lah, ataupun tak faham kadang-kadang dah. Boleh kalau saya nak buat apabila buat kebaikan, apabila mak saya ni dah meninggal dunia? Kata dia boleh, kata dia. Pertama sekali Nabi kata ialah kita istighfar kepada dia. Yang kedua dia ada 5 perkara. Yang kedua ialah as-salatu alaihi ma salat, maknanya kita doa. Kita doa kepada apa? Kepada orang tua kita. Tahu istighfar banyak. Ya Allah, ampun dosa aku, dosa orang tua aku. Rabbighfirli wa liwalidayya. Terus maksud tu. Kita doa semua pada setiap kali kita sembahyang. Tak kira bila-bila lah. Kita doa kesejahteraan, keampunan kepada Allah Taala terhadap ayah mak kita. Sebab mak kita kadang-kadang ada semua dia tak mengaji pun. Dia jahil kadang-kadang masa dulu. Tapi kita ni diberi kesedaran Allah Ta'ala. Kita minta perlu jadi banyak kesilapan yang dia buat. Lalu kita minta Allah Ta'ala ampun dosa dia. Satu. Yang kedua, as-salatu alaihi ma, kita doa kepada dia. Doa adalah doa kebaikan. Kata tadi istighfar kan, doa kebaikan. Ya Allah, bagi rahmat kepada mak saya dan sebagainya. Yang ketiga pula tentu semua ialah kita sempurna wasiat dia. Gapo yang dia pesan, gapo yang dia suka dalam kehidupan dunia ni kita buat untuk dia. Katakanlah sekali dia wasiat, kata duit aku ni kalau mati buat masjid ke apa semua, kita sempurnakan. Ataupun satu lagi, kita tengok mak kita suka buat kebajikan, kita cuba teruskan kebajikan yang dibuat oleh mak kita. Dan yang akhir sekali yang jaga buat kali tentu semua ialah kita kena berhubung dengan sayang-sayang dia. Ini jaga buat ni. Kita kadang mak ayah kita mati, maka putus takat tu sayang-sayang dia. Sebab tu kita cuba senalar siapa yang paling baik dengan ayah kita, mak kita sebelum kita meninggal dunia. Maka lepas dia, sebelum dia meninggal, apabila dia meninggal kita sambung balik. Ya, inilah yang pernah dibuat oleh Ibnu Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apabila dicek sana ada orang yang rapat dengan ayah Umar tu, maka dia teruskan apa dia ni hubungan dengan apa? Dengan sayang-sayang dia. Itu antara benda yang kita boleh buat lah. RM2 lagu mana? Waktu semua tu bagi masuk dalam bak air tadi lah. Gapo-gapo yang kita beri manfaat, tak kira air gapo semua kita buat kebajikan tu, insya-Allah akan sampai kalau gitu. Ataupun gini, kebaikan kita buat lah, kita ngaji, kita kesampang kepada Tuhan. Kebaikan yang anak buat, tak kira gapo-gapo kesampang kepada orang tua. Tapi kejahatan tak lah. Kejahatan kalau pok kita redha, pok kita suka buat sampang dia. Tapi kalau pok kita tak redha, kejahatan kita buat tak sampang lah. Tapi kebaikan direct sampah pada orang tua kita. Kita mari ngaji orang, insya-Allah dia juga dapat saham sama. Kita bagi duit buat infak, dia juga dapat saham dan sama dan sebagainya. Itulah satu semua yang kita boleh buat lah. Kita takat kadang-kadang dulu masa kita tak ngaji, tak faham dulu kadang-kadang kan. Baru faham learning orang tua nak buat tak ada, dah nak zero dia tak ada, dah apa semua. Entah bila kesempatan mana yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya kita buat kebaikan untuk dia, doa, kita beristighfar kepada dia, kita buat molek untuk dia, sebagainya, infak dan sebagainya. InsyaAllah itu sebahagian daripada bil walidain, kaedah kita buat baik pada orang tua kita. Okay dah? Wasil insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Dia nyusu pula dalam masa 2 tahun. Siap malai kata-kata kan. Allah Ta'ala sebut nanti ini, cuba nak ketuk jiwa manusia. Dia tak sebut cara umum, tapi dia sebut detail sikit. Segi ilmu jiwa, maknanya memang benda ni menusuklah jiwa lah. Allah Ta'ala ulang balik macam mana susah orang tua kita. Dia tak sebut, mungkin dia sebut, tak sebut. Dia tu susah tu. Susah dengan orang tua, apa dia nyusu, apa semua sebut. Supaya maknanya kita baca, kita ingat balik. Inilah jasa-jasa yang dia buat oleh orang tua. InsyaAllah dia akan mendorong kita supaya kita bina hubungan ataupun kita buat baik kepada dia. Cuma dalam hadis ni, ada ayat ni dia sebut masalah nyusu lah. Katalah susu yang terbaik bagi anak adalah susu mak lah. Sebab tu kita sebelum bagi susu ke apa tu, nak start susu mak dulu lah. Atas di hospital boleh tulis kan, susu mak adalah susu terbaik. Sebenarnya Quran sebut lama dah benda gini, bukan doktor saya buat ni dah. Masalah kesihatan anak tu maknanya bermula dengan
susu daripada muk lah. Kan? Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Maknanya kita dah ajar syukur kepada Allah, kemudian terima kasih pada muk lah, muk ayah. Biasa perlu kita buat. Kita ingat mana kepada kami, kepada saya kata kepada aku lah kamu akan kembali kan. Maknanya penting ni kita diajar. Kita ada masa terpesa lagi ni sebenarnya tuan-tuan semua. Kita diajar supaya buat baik kepada orang tua, buat dia ajar supaya jangan syirik pada Allah Ta'ala. Sebenarnya benda ni benar akan diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Benda ni akan menerima pembalasan di hari akhirat. Ilayyal masir, saya sebut kepada akulah maknanya kamu akan dikembalikan. Maknanya akan ditanya sejauh mana kita dengan Tuhan, sejauh mana ikatan kita dengan muk kita, sejauh mana perhambaan kita kepada Allah, dan sejauh mana apa dia ni baiknya kita kepada orang tua dan sebagainya. Nah, itulah tak kaitkan dengan ilayyal masir, kepada akulah Tuhan kata kamu semua akan di tempat yang kamu akan kembali. Itulah tuan-tuan semua antara benda yang cukup comel lah dalam Islam. Dalam kita bina masyarakat ni tak cukup dengan kebendaan semata-mata lah. Kita bina masyarakat antara benda besar Islam asal keluarga tu. Dia Islam betul ambil berat sangat. Kan? Bina keluarga ni, orang tua dengan anak menghormati antara satu sama lain. Tapi bila ni terbalik masyarakat ni kan dah mula ada jadi masalah ni. Dah apabila proses pentarbiah tak jadi, masyarakat mula tersibuk kebendaan, maka tinggal proses terbiah yang kita belajar ni. Okey, sekali kesannya saya tu tengok kan. Saya dua tengok ayah kata apa ni? Anak kata ayah, anak bunuh ayah dan sebagainya. Tak ada lah cara dulu jangan benar berlaku. Sebab itulah apabila kesan daripada pentarbihan ni tak berlaku, maka akan beri kesan pada benda lain. Itulah waliyahzubillah kita minta apa? Kita berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam buat baik pada orang tua ni kita ada batasan juga. Bukan segala-gala lah. Dalam Islam diajar memang betul lah kita kena baik kepada orang tua, kita dengan nasihat agama semua. Tapi dia sana ada batasan yang telah diletak oleh Islam. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata dia wa in jahadaka, dan ingatlah dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allah aku dengan sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya dan bergaullah dengan keduanya di dunia dengan baik dan ikuti jalan yang orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahu kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ni tuan-tuan semua, Islam dia ajar masalah batasan. Apabila tersebut orang tua kita memang kita kena taat. Kita kena taat ada ke mana pun orang tua kita. Cuma di sana ada batasan dia. Kenapa dia batasan dia? Sekiranya dia ajak untuk syirik kepada Allah Ta'ala. Katakan orang tua kita ni ada semua-semua tua kadang-kadang tak mengaji. Orang tua kita ni kadang-kadang kepala pungat ada maksiat, ada kadang-kadang dia ajak kita buat barang-barang tak molek katakanlah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmu fala tuti'huma. Dia ajak kepada kita tuan-tuan semua, ajak kepada dia, ajak apa dia ni ajak supaya buat barang-barang tak molek lah. Tak buat barang-barang tak molek ni banyak perkara lah. Antara syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ajak kita buat benda macam tu. Atau perkara derhaka kepada Allah Taala. Ajak kita ke semua berhala ke, atau ajak kita jangan semaya ke, ajak kita jangan pergi sembahyang jemaah, tak kira lah benda-benda Tuhan mahu katakanlah. Maka dalam bab ni Allah Ta'ala kata fala tuti'hum, jangan kamu taat pada keduanya. Jangan taat. Sebab kita ada orang Islam tuan-tuan semua, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak boleh kita taat perkara yang kepada manusia dan perkara yang berlaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita ayah kita pun, sebab Tuhan adalah lebih utama daripada segala-galanya. Kan? Sebab tu dalam satu kisah tuan-tuan semua saya dalam sini adalah kisah yang berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala. Sa'ad bin Abi Waqqas ni antara peribadi yang di muka dia terkenal dengan barran li walidayhi. Memang terkenal dengan orang tersebut Sa'ad, orang kat tangan lah. Dengan orang tua dia antara orang yang paling hebat. Macam kita kadang-kadang dekat kampung kita sebut orang ni orang paling baik, suka orang. Orang paling pengak jahat lah katakanlah. Dia tua semua kalau sebut Sa'ad pada masa jahiliah dulu,
kepala pengak dalam isu berkaitan dengan buat baik pada orang tua. Orang tahu, orang aku pula kalau bercakap bukan kalau satu. Tiba-tiba tu semua dia ni dia masuk Islam. Dia masuk Islam, Allah masuk Islam juga. Mak dia buat nazar. Mak dia marah sangat ke dia. Bagi dia ni satu penerakaan, satu budaya yang tidak sihat lah. Tinggal agama semua berhala dia mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun mikirkan ke mana cara terbaik nak kembali balik anak dia ni kepada kafir pula. Dia mikir maka satu putusan dia kata kena baik kena mogok lapar kata dia. Mogok lapar kita terus semua dah antara kek dah di gunung Helena ni pun untuk anak-anak nak simpati orang dah. Kita dengar kan di Jepun, di Korea atau dalam penjara kan dipanggil apa dia mogok lapar dah. Mogok lapar maknanya untuk ambil simpati daripada orang lain. Rupa-rupanya kisah dia ni atau pakai ada di gunung dulu dah rupa-rupanya. Maka mak pada saat ni dia mikir dia kata lah sekali besar duk mogok lapar. Mogok lapar padi lah orang tua tak makan dah 3 hari memang lotek lah. Maknanya dia nak simpati kalau anak tengok boleh jadi anak ni akan ikut segala arah dia. Begitulah dia buat tu semua. Dia buatlah sekali sampai masa memang lotek lah. Anak dia tengok dia anak dia kata sebab satu kali memang dicatat dalam sejarah kata dia ya ummah kata dia laukan dan laki mi'atu nafsin kharajat nafsan ma taraktu dina Muhammad. Kata dia mak kata dia wahai makku kata dia kalau mak ni ada 100 nyawa kemudian keluar masuk 100 kali katakanlah ma taraktu dina Muhammadin aku tidak akan tinggal agama Muhammad. Ini penegasan daripada dia lah. Sebab mak lah kemana saya. Kalau buat isu ketuhanan, isu akidah agama ni tak ada kompromi lah. Last kali mak dia pun nampak ayah tak ada ni. Kalau lapar mati saja. Last kali mak dia makan nasi. Mak dia makan. Makan maknanya tak jadi nak mogok lah. Sebab kalau mogok ni mati saja ni. Maknanya ceritanya bagaimana saya cerita bagaimana seorang anak ni kita semua dalam buat baik pada ketua kita ada batasan kita. Maknanya kalau dalam buat norma tak boleh jangan kita ikut. Tapi kalau macam mana pun jangan kita boikot dia, jangan kita pulau tua tak boleh. Pak tugas buat puasa ibu ma fid dunya ma'rufah. Tapi kena buat baik ke dia. Saya pak janganlah. Ada semua orang masyarakat Melayu kadang-kadang sampai dekat pulau tua dia. Mana boleh gitu kan? Orang tua kita jahat-jahat lagu mana pun dia tak mau ayah kita lagu mana pun. Pak tugas kata wasahibu ma fid dunya ma'rufah. Kena buat baik ke dia walaupun dia ni kafir macam mana sekalipun. Sebab dia tetap ayah mak. Cuma dalam bab tu jangan ikutlah. Sebab tu pernah satu riwayat mengatakan Asma binti Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masa tu mak dia tak masuk Islam lagi. Rasulullah suruh dia sambung sini maki dia kata sambunglah hubunglah dengan orang tua kamu. Cuma dalam bab Tuhan ni janganlah. Dia kata kalau dalam masyarakat kita sedang ni ada orang Cina dia kata masuk Islam. Dia gelik je pun dia. Dia jaga hubungnya. Tapi dia tak semua berhala hendak lah. Tak semua berhala sebab ada orang Islam. Tak nak apa lah. Bahkan kita buat begitu boleh jadi maknanya antara dah kita boleh kita dibuka hati orang tua kita kadang-kadang dah. Kebaikan kita buat kadang-kadang mungkin menyebabkan dia insaf kalau dia buat silap. Atau kalau kafir boleh jadi dia kembali kepada Islam pada rasa comelnya agama Islam dan sebagainya. Adalah tentu semua Islam ajar kepada wasahibu ma fid dunya ma'rufah. Buat baiklah kepada orang tua. Kepada orang tua kami. Ada satu orang di Kelantan ni dia bala ngamuk dia. Bukan sehari 2 lah, tahun-tahun dia bala ngamuk dia. Tak tahu lah mana orang dia mati dah. Padahal dia kau umur yang kita ya, anak tina pula tu. Biasa anak tina dah sayang umur tapi dia sampai kita tak laki ke apa dia Allah. Tak tahu walaupun sampai gitu, kena ingatlah kembali kepada Islam ajalah. Walaupun tekan yang dalam bab tu kita bab lain kadang-kadang harta kadang-kadang biasanya tidak harta kadang-kadang kadang-kadang silap sikit bagi lebih sikit gagam kan. Tapi sampai begitulah kadang-kadang berlaku masyarakat kita boleh alhamdulillah. Ada setengah dengar kan kemudian mak ni dinaik mahkamah oleh anak. Kononnya kita tanah lah tanah. Dengar kan dari cerita kan di Kelantan juga. Kelantan ni jadi belakang. Samukah ni ada belakang. Tak ada belakang gitu. Sampai mereka bawa mak masuk mahkamah ni saya rasa berat sikit lah. Bagaimana walaupun mak jahat bagaimana tu.
kita menjagalah perasaan dia dan sebagainya. Kita boleh selesai cara lain kalau mana dah. Tapi tak tahulah takut itu Allah lah. Tapi maknanya sekali pandang memang kira duduk benar lah macam itu. Dah. Kemudian wattabi' sabila man anaba ilayya. Allah Taala perintah supaya ikut jalan orang yang kembali kepada Tuhan. Dan kehidupan kita ni contoh semua kita diajar ikut orang molek. Kena ikut ke mana pun. Kita cari orang yang molek. Orang molek ni boleh bawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sayang orang megah. Orang megah lama kita ya. Lama saya tengok kadang-kadang habis corti, kadang-kadang habis pecing lah. Minat gah masih kita. Kalau minat masjid kita nak cerita. Patut selajar supaya apa dia. Sebab kita baik dengan orang-orang yang molek, kita terus boleh bina kita sebenarnya. Sebab tu dalam proses bina manusia ni, antaranya yang disebut oleh ulama berdasarkan pada kajian dia ada Quran dan hadis ialah dia panggil suhbatus salihin. Kita bersohbah dengan orang molek. Kalau kita sayang orang ngaji masjid, kita boleh ngaji juga ke mana tak? Kalau sayang berlagaya, ngaji juga belakang kita tak berlagak kayak gitu lah. Nah, sebab itulah tentu semua antara proses pendidikan ni untuk membina kita antaranya ialah kita bersahabat dengan orang lain. Betul hadis Rasulullah Nabi kata apa? Adi apa amar ala din khalilihi falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Nabi kata seorang itu agama dia ikut sayang dia. Kadang-kadang terkesan sayang. Sebab itulah Nabi kata pilihlah sayang molek, pilihlah kau yang molek. Betul hadis dalam ayat itu kata apa? Wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikut orang yang nak kembali kepada Allah Taala. Dan akhir sekali ila summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum ma kuntum. Kamu wahai manusia, Tuhan kata lalu mana pun kembali kepada Tuhan lah. Satu masa kamu akan kembali kepada Tuhan, kembali saja tak apa, tapi Tuhan akan cerita habis. Kau apa yang kita buat sebelum ni? Fa unabbi'ukum, Allah Taala akan cerita apa yang kamu lakukan dalam kehidupan sebelum ni lah. Tak selalu sembunyi ke apa kita buat kan? Kita kata ayah hamba buat baik pada orang tua hamba kan, tapi kita akan tengok sejauh mana penilaian Allah Taala di hari akhirat. Dan kita baik, kita sayang orang bagus, kita tak syirik kepada Allah Taala, kita orang gini kan. Tak apalah, kita akan tengok satu masa. Saya kata aku akan cerita kepada kamu. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Aku akan cerita apa yang kamu lakukan dalam kehidupan dunia ini. Kan, telah satu semua kebukannya ayat-ayat gini jadi motivasi kepada kita lah, ataupun beri insafan kepada kita. Kalau mana pun kita akan comel buat amalan-amalan kita. Sebab apa? Amalan kita akan dinilai, amalan kita akan didedah oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu masa nanti. Saya katalah saya rasa untuk hari ini dah. Kita doalah moga-moga insya-Allah pengajaran saya rasa walaupun tak banyak ayat yang kita bincang hari ini, tapi pengajaran itu kita ini antara sebahagian daripada kaedah-kaedah yang ditunjuk oleh Luqman bagaimana nak didik, nak tarbiyah anak untuk menjadi anak yang soleh. Dan inilah Allah Taala kata berku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu, anak kamu daripada api neraka. Ini kaedah kita nak jaga daripada disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan moga-moga insya-Allah kita dapat manfaat bersama. Dan saya rasa banyak lagi lepas ni ada lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah pentarbiyahan Nabi Adam ini dan apa tarbiyahan Luqman, apa dia ni dalam berbagai-bagai sudut, dari segi akidahnya, dari segi masyarakatnya, kemudian dari segi ibadahnya, kemudian dari segi akhlak. Banyak kebijakan ni lah, cara cakapnya, kemudian beribadahnya, kemudian dakwah dan sebagainya. Itu semua di antara agenda-agenda tarbiyah yang dimuat oleh Luqman kepada anaknya. Daripada kecil lagi diajar Nabi. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم زينا بالحلم وكملنا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم زينا بزينة القرآن واكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن ومن أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وأصلح أنفسنا واجعل القرآن أخلاقنا. اللهم اجعل القرآن أخلاقنا. اللهم اجعل القرآن أخلاقنا
اللهم اجعل القرآن أخلاقنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Tangguh dengan itu atas waktu Subhanallah.